Selamat sejahtera semua. Nama saya Lim Xiao Xuan dan ini merupakan rakan seperjuangan saya iaitu Kelly Wong, Nawi, Ika Anan dan Nurul Fatihah. Kami merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam jurusan AI07 Ekonomi Kewangan dengan Kepujian. Terima kasih kepada Dr. Asmawi bin Haji Hashim kerana telah mengajar kami dalam subjek kewangan dan perbankan yang telah menataminya hingga penuh dengan penuh kasih sayang. Dalam video ini, kita akan membincangkan tentang apa itu asymmetric information, isu yang dihadapi oleh masyarakat kita, bagaimana video ini dapat membantu masyarakat memahami tentang asymmetric information, kepentingan mengenal pasti apa itu asymmetric information, cara kami menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat dan bukti-bukti maklum balas dari komuniti. Sekarang, saya akan menerangkan visi, misi, objektif serta pelan projek untuk menjayakan video ilmu ini. Visi kita ialah melahirkan masyarakat yang berdaya saing dalam ilmu tanpa mengira pekerjaan maupun usia. Manakala misi kita pula ialah penerajuan ilmu ekonomi agar masyarakat awam tidak mudah ditipu dalam apa jua konteks berikutan ekonomi kewangan. Terdapat dua objektif. Yang pertama ialah masyarakat awam lebih cerna dengan bahayanya masalah tidak simetrik kepada ekonomi yang berlaku dalam perbuatan harian kita. Yang kedua, dapat memberi kesedaran agar masyarakat peka tentang masalah tidak simetrik supaya cerna dan tidak senang ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelan projek kami. Pada tahun 2022, kami telah menjalankan dua aktiviti, iaitu perjumpaan pertama bersama ahli kumpulan untuk membincangkan topik yang akan dibentangkan pada tarikh 28 Disember. Manakala pada tarikh 30 Disember, kami telah membuat aktiviti pengagihan tugasan kepada ahli kumpulan. Pada tahun 2023 pula, kami telah menjalankan perjumpaan kedua bersama ahli kumpulan untuk membincangkan tugasan seterusnya. Seterusnya, kami telah menjalankan aktiviti membuat laman web pada tarikh 8 dan menulis skrip video pada tarikh 10 dan pada tarikh 18 kami telah membuat report akhir tentang tugasan kita. Seterusnya, dijemput ke Li Wong untuk meneruskan perbincangan ini, dipersilakan. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Kelly Wong Wai Sin dan pada permulaan video ini saya akan menyampaikan apa itu asymmetric information. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan asymmetric information? Dari segi bahasa, dia bermaksud maklumat tidak serari, manakala dari segi istilah adalah dua pihak dalam urus niaga mempunyai tahap maklumat yang berbeza mengenai objek perdagangan, iaitu pembeli dan penjual, pengguna dan pengeluar. Khususnya, setiap urus niaga akan dimpu isu asymmetric information sekiranya terdapat maklumat yang tidak serari antara dua pihak yang akan menyebabkan tidak capai kata sepakat atau kerugian kepada sebelah pihak, malah akan membawakan keburukan kepada pasaran ekonomi. Dan seterusnya, apa pula yang dimaksudkan dengan adverse selection dan moral hazard? Adverse selection adalah berlaku apabila satu pihak dalam perundingan mempunyai maklumat relevan yang tiada pihak lain. Ia berlaku sebelum transaksi di mana pemilihan yang buruk akan menyebabkan kerugian sebelah pihak. Sebagai contohnya, peningkatan kos kerana pengguna kekurangan maklumat yang dipegangkan oleh penjual atau pengeluar dapat mewujudkan asymmetric information dalam pasaran. Ini juga boleh mengurangkan penggunaan kerana pembeli mungkin berhati-hati dengan kualiti produk yang ditawarkan untuk dijual, atau ia mungkin mengecualikan pengguna tertentu yang tidak mempunyai akses atau tidak mampu untuk mendapatkan maklumat yang boleh membawakan mereka membuat keputusan pembeli yang lebih baik. Dan seterusnya adalah moral hazard. Moral hazard adalah perubahan sikap selepas berlakunya kontrak yang mempunyai insentif untuk mengambil risiko luar dalam percubaan terdesak untuk mendapatkan keuntungan sebelum penyelesaian kontrak. Moral hazard boleh wujud apabila pihak dalam kontrak
boleh mengambil risiko tanpa perlu menanggung keakibatnya. Dan sebagai contohnya, pesakit sebelum ada insurans akan menjaga pemakanan, namun setelah berjaya mendapatkan insurans, pesakit cenderung untuk tidak menjaga kesihatan disebabkan ada insurans yang akan membayar segala pembiayaan hospital. Di sinilah saya perbendaharaan ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya, mempersilakan Eka ADN Anen untuk meneruskan perbincangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tertera, nama saya adalah Ika Adnan yang bernombor metrik D20221103. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang apakah situasi yang kami ketengahkan dalam laman sesawang tentang akibat berlakunya maklumat tidak selari. Seperti yang telah rakan sepejuang saya telah terangkan maksud pemilihan buruk dan bahaya moral. Dalam konteks ini, kebanyakan masyarakat tidak tahu adakah maklumat tidak selari berlaku dalam kehidupan mereka. Sebenarnya perkara ini adalah acap kali berlaku dalam kehidupan seharian kita, namun masyarakat tidak sedar adakah itu maklumat tidak selari yang mengakibatkan pemilihan yang buruk dan ataupun bahaya moral. Jadi, antara perkara yang kami kongsikan dalam laman sesawang adalah tentang situasi di mana berlakunya maklumat tidak selari. Untuk pengetahuan umum, maklumat tidak selari akan berlaku apabila adanya kontrak ataupun urus niaga, tidak kira berlakunya di kedai runcit, pasar malam ataupun kedai tepi jalan. Secara ringkasnya, saya akan menerangkan isu maklumat tidak selari yang paling sering kali berlaku adalah di bahagian bank. Jadi, kumpulan kami mengutamakan situasi di bahagian bank di mana ia menjadi isu khas untuk laman sesawang kami kerana perkara ini sering dipandang enteng oleh masyarakat yang mementingkan keuntungan diri sendiri. Jadi, saya berharap laman sesawang kami dapat menyadarkan masyarakat tentang impak yang buruk atas pelakuan mereka terhadap ekonomi negara yang menyebabkan negara kita mundur. Jadi, dalam video ini juga saya akan menerangkan secara ringkas tentang situasi maklumat tidak selari yang berlaku di bank sehingga menyebabkan berlakunya pemilihan buruk dan bahaya moral. Situasinya adalah semasa pinjaman bank. Kita andaikan pihak bank tidak membuat pengumpulan data tentang peminjam. Contohnya, Encik Ali merupakan seorang yang muflis dan ingin membuat pinjaman bank. Dalam situasi ini, pihak bank meluluskan pinjaman tersebut tanpa pengumpulan maklumat data peribadi Encik Ali. Di sini kita lihat akan berlakunya pemilihan buruk terhadap Encik Ali yang mengakibatkan pihak bank rugi kerana Encik Ali tidak mampu untuk membuat pembayaran semula. Namun situasi ini berubah andai pihak bank mempunyai maklumat yang selari terhadap Encik Ali, maka pemilihan buruk dapat dielakkan. Selain itu, bahaya moral. Bahaya moral akan berlaku apabila Encik Ali mempunyai rekod yang cantik dalam pembayaran semula kepada pihak bank. Namun, pada tahun ketiga, Encik Ali lari dari negara kerana telah berjaya dalam dunia perniagaan di Amerika Syarikat. Kini, Encik Ali telah menetap di Amerika Syarikat dan pembayaran pinjaman terjendala dan menyebabkan pihak bank rugi. Silakan Nurul Fatihah Adilah binti Hasnul Hisyam untuk meneruskan perbincangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Fatihah Adilah binti Hasnul Hisyam. Bagaimana pihak bank mengatasi situasi video sebelum ini? Contoh situasi, Encik Hasnul merupakan seorang muflis, namun beliau ingin membuat pinjaman untuk kegunaan peribadinya. Apakah langkah bank dalam membuat pengumpulan data tentang peminjam? Mari kita lihat contoh melalui video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak buat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000. Boleh tak bantu saya dapatkan yang terbaik? Boleh saya tahu nama encik, alamat encik dan beberapa borang? Ini dokumen saya. Okey. Tengoklah kalau boleh pinjamkan. Okey. Kad pengenalan ada, surat gaji ada. Okey, ni borang-borang hutang encik. Okey. Ya. Okey. Baiklah. Saya akan hubungi encik dalam seminggu untuk kami membuat screening. Baik. Boleh saya tahu nama encik? Nama saya Hasnul. Alamat? Tanda Kasih Kusuma Beranang.
Okey, baik. Okey, baiklah Encik, nanti saya hubungi Encik ya dalam seminggu lagi. Nanti pihak bank akan call Encik. Terima kasih Puan. Sama-sama. Hati-hati. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Ini Encik Asna ya? Ya. Saya Fatihah dari Bank MBC. Hari itu Encik ada berurusan dengan bank kami bukan? Ya, betul. Minta maaf ya Encik. Kami mendapati Encik telah muflis kerana perbelanjaan dan pinjaman Encik telah melebihi 60% daripada gaji Encik. Oh, iya ke? Tak boleh kena adjust. Minta maaf ya Encik kerana Encik telah diisytiharkan muflis. Kalau itu tak apalah. Okey Encik, terima kasih kerana berhubung dengan pihak bank ABC. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebiasaannya, dalam peminjaman wang dengan bank, pihak bank akan bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak perantara iaitu Bank Negara Malaysia dalam mendapatkan maklumat peminjam seperti melihat rekod cukai, slip gaji, maklumat waris dan latar belakang peminjam, kontrak diikat dengan insurans untuk mengurangkan risiko seperti peminjam meninggal dunia, atau blacklist seandainya peminjam gagal membuat pembayaran semula atau telah muflis. Akhirnya, kumpulan kami menjemput Muhammad Asnawi Gan untuk meneruskan perbincangan ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Asnawi Gan dengan nombor matriks D2022 1103 215. Sebentar tadi kita telah membincangkan apa itu asymmetric information ataupun yang lebih dikenali sebagai maklumat tidak selari. Sekarang, bagaimana maklumat ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat? Kita sebelum ini mengetahui bahawa asymmetric information sering berlaku apabila adanya transaksi antara dua pihak iaitu pembeli dan penjual. Sekiranya masalah ini tidak dibendung, ia akan memberi kesan yang lain iaitu isu monopoli kerana penjual lebih banyak pengetahuan ataupun informasi berbanding pembeli. Jadi, dengan adanya video ini, masyarakat akan lebih cakna dan tidak akan senang ditipu ataupun bahasa Englishnya scammer. Bagaimana kami menyampaikan ilmu tersebut? Setakat ini kami telah menyampaikan ilmu dengan dua cara, iaitu melalui laman sesawang dan melalui video. Dan akhir sekali, kami telah mendapat maklum balas yang banyak dari laman sesawang, antaranya seperti yang saya nyatakan di sebelah ini. Maka itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan jangan lupa like and subscribe.